guys, bersama saya lagi dalam Alright Nepal Channel. Alright, ini dia berita fitnah lagi daripada Walaun daripada editorial ya Haraka Daily, sahabat-sahabat semua. Seperti yang biasa kita lakukan, ini adalah modus operandi mereka, yaitu fitnah dahulu, baru mohon maaf. Mohon maaf, lepas tu memfitnah lagi. Inilah yang sering dilakukan oleh PAS. Jadi hari ini sekali lagi mereka menabur fitnah, menjajah fitnah. Kononnya seorang ahli DAP itu yang kononnya dikatakan bekas setiausaha kepada Lim Guang Eng telah menyertai ya parti PAS, sahabat-sahabat semua. Tapi apa yang dinyatakan oleh setiausaha politik Lim Guang Eng bahwa individu yang dikatakan itu Muhammad Razali tidak pernah memegang jawatan dalam DAP. Jadi ini adalah antara kenyataan daripada setiausaha politik Lim Guang Eng ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat semua, jelas ya bahwa modus operandi yang selalu digunakan oleh Walaun Lebay dan juga parti PAS ini khususnya adalah dengan menjajah fitnah. Selepas disahkan tidak benar, mereka akan memohon maaf. Jadi kalau ini perkara ini sering berlaku, saya menasihatkan ataupun pada pandangan saya amatlah baik untuk Lim Guang Eng dan juga parti DAP untuk meneruskan saman malu, untuk saman kepada Haraka Daily ini dan juga pemimpin-pemimpin Walaun daripada Lebay PAS yang kita lihat hari ini tidak serik untuk membuat dosa, untuk menjajah fitnah, untuk memburukkan orang lain ya. Mereka menganggap mereka lah yang hanya yang terbaik katanya. Itu dia. Namun apa yang berlaku, sahabat-sahabat semua, hari ini agak mengejutkan kita kerana ya Haraka Daily telah pun membuat statement posting hari ini ya, yang mana mereka memohon maaf kepada Lim Guang Eng kerana mereka telah mengaku ia menjajah fitnah, membuat fitnah terhadap Lim Guang Eng. Inilah yang berlaku, sahabat semua, seperti yang saya katakan awal tadi. Fitnah dahulu, baru mohon maaf. Ya, Walaun artikel editorial Haraka Daily membuat fitnah, semua salahkan DAP. Ya, mereka masuk penjara, salah DAP. Mereka didakwa kerana menfitnah, kerana saman menfitnah, semua salah DAP. Apa yang mereka tidak salah, sahabat semua? Mereka menganggap mereka semuanya betul. Mungkin mereka ingat mereka itu adalah Tuhan yang boleh menyucikan Walaun dan apa yang mereka lakukan. Mungkin itu yang mereka fikirkan, sahabat-sahabat semua. Jadi saya mau membaca kenyataan berita hari ini yang mana dikatakan lidah rasmi PAS Haraka Daily memohon maaf atas penerbitan artikel yang mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdul Rahman yang baru-baru ini menyertai parti itu merupakan bekas penasihat khas Lim Guang Eng. Itu antara artikel kenyataan artikel terbabit. Jadi menurut Haraka Daily, pihak editorialnya dimaklumkan yang pengenalan serta jawatan yang dikaitkan dengan Muhammad Razali sebagaimana dilaporkan dalam berita tersebut adalah tidak benar. Jadi sudah tahu itu tidak benar, kenapa perlu untuk di post lagi. Jadi portal Haraka Daily dengan ini memohon maaf kerana menfitnah di atas penyiaran berita bertajuk bekas penasihat khas Lim Guang Eng serta PAS yang bertarikh pada 23 Jun 2023. Editorial Haraka Daily hanya menggunakan rekod sedia ada dan tidak mengemaskini kesahihan berkenaan dari makluman telah dikemukakan pihak DAP pada tahun 2016 mengenai status jawatan tersebut. Oleh itu, Haraka Daily merasa kesal di atas kecuaian ini dengan setulus hati memohon maaf kepada pengurusi DAP Lim Guang Eng dan pihak-pihak yang berkaitan serta menarik balik penyiaran tersebut, kata media rasmi PAS itu dalam kenyataan hari ini. Jadi kita mengharapkan laporan polis dan juga saman ya, walaupun mereka sudah maaf, saya percaya ya, ini bukan kali pertama mereka melakukannya, jadi harus diberi pengajaran. Itu pandangan saya. Jadi semalam ya, kenapa Haraka Daily hari ini memohon maaf? Sebab semalam setiausaha politik Lim Guang Eng, Wun Hon Wai ya, menuntut Haraka Daily menarik balik artikel tersebut dan berkata Muhammad Razali tidak pernah memegang jawatan itu atau mana-mana jawatan lain seperti yang dilaporkan. Wong juga berkata Haraka Daily perlu memohon maaf kepada Lim dalam tempo 48 jam dan jika tidak ingin dihadapkan dengan tindakan undang-undang. Selain itu, bekas penasihat khas Lim artikel itu mendakwa Muhammad Razali pernah menjadi naib ketua pemuda DAP Pulau Pinang
Pegawai khas kepada Ahli Parlimen Jelutong Raya, pakar strategi DAP, Setiausaha Publicity DAP dan Ketua DAP Jelutong. Hebat mereka angkat individu ini yang kononnya pelbagai jawatan yang disandangnya. Dan kini menyertai PAS. Sebenarnya apa yang mereka cuba mau sampaikan di sini, kononnya ahli-ahli DAP keluar daripada DAP menyertai PAS. Itu sebenarnya mereka mau menunjukkan bahwa ahli DAP menolak DAP itu sendiri. Tapi sebenarnya sahabat semua, saya percaya ini hanyalah satu tindakan terdesak daripada pihak parti PAS ini. Kalau kita lihat, Muhammad Razali pertama kali menyertai DAP pada tahun 2008 dan kemudiannya dipecat pada 2011 apabila menuduh parti itu terlibat dalam konspirasi untuk menjadikan Malaysia sebagai negara Kristian jika parti itu menjadi kerajaan. Saya agak sangka dengan individu Muhammad Razali ini. Pernah masuk DAP, lepas itu dibuang kerana membuat spekulasi seperti itu. Adakah dia ini adalah musuh dalam selimut yang dihantar oleh parti PAS, yang dihantar oleh parti PAS untuk menyelidik, untuk melihat, dan apa yang dilakukannya, dia menuduh DAP ini menjauh untuk menjadikan Malaysia sebagai negara Kristian. Kita boleh nampak sahabat-sahabat semua betapa mereka ini terdesak sekali lagi sehingga perkara-perkara berkaitan dengan sentimen agama dimainkan. Tapi sebenarnya semua itu tidak berlaku. DAP sudah berapa tahun parti yang begitu lama bertapak di negara kita, tapi perkara yang dituduh itu tidak juga menjadi kenyataan. Jadi dia kembali menjadi tajuk berita utama pada 2016 apabila mendakwa DAP disokong dan dibiayai oleh Israel. Pada masa itu DAP juga menafikan bahwa Muhammad Razali pernah memegang sebarang jawatan dalam parti itu. Jadi jelas, kalau saya sendiri melihat kepada individu ini, dia sebenarnya adalah musuh dalam selimut yang dihantar untuk menyelidik, yang dihantar untuk membuat porak-porandakan parti DAP ini sebenarnya. Hari ini Haraka Daily pula terpaksa memohon maaf kerana membuat hantaran yang berbau fitnah kepada parti DAP, sahabat-sahabat semua. Inilah dia. PAS ini memang sangat terkenal, sangat sinonim dengan fitnah, tuduhan berbau fitnah yang tidak berasas, tuduhan yang melampau, dan apa yang mereka mahu adalah kerana mahu membuat satu persepsi kononnya DAP ini adalah parti yang tidak boleh diterima. Seperti itu yang mungkin persepsi yang mereka cuba wujudkan, sahabat-sahabat semua. Tapi bagi pengamatan saya pula, parti yang harus ditolak adalah parti PAS ini. Kerana saya sangat setuju dengan Muhyiddin, katanya parti PAS ini adalah parti ajaran sesat. Itu yang dikatakan oleh Muhyiddin. Jadi saya sangat setuju kalau parti PAS ini ditolak. Khususnya kalau di Sabah, PAS ini memang ditolak kau-kau oleh rakyat Sabah. Begitu juga dengan Sarawak. Jadi kita mengharapkan supaya rakyat yang ada di tanah Melayu, di Semenanjung khususnya juga membuat penilaian yang lebih rasional. Mengapa parti PAS ini harus ditolak? Itu persoalannya, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja apa yang saya ingin sampaikan. Kiranya sahabat semua mau memberikan sebarang komen berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.